Tuan-tuan, tadi kita baca, kita dengar bacaan adik kita yang tak nampak. Biar buta di dunia, jangan buta di akhirat. Ada orang yang buta di dunia, tetapi ada orang yang celik di akhirat, tetapi buta di hari kiamat. Ada orang yang buta dalam dunia, tetapi celik di hari akhirat. Ada orang yang celik di dunia dan celik di hari akhirat. Yang ni yang kita nak. Yang kita nak ialah di hari kiamat celik. Kita tak nak buta. Kita tak nak pekak di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, dua benda ini Allah Ta'ala bagi pada orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Pertama, Allah bagi sempit hidup dia di dunia. Di dunia ni dia jadi susah. Dan yang keduanya ialah di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan pekak, dalam keadaan bisu, dibangunkan dalam keadaan buta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita lihat kenapa isteri kita bermasalah, kenapa suami kita bermasalah. Puncanya ialah sebelum kahwin. Sebelum kahwin, apa kita buat? Ada tak kita buat benda yang salah sebelum kita kahwin? Cuba ingat balik, sebelum kita kahwin, mana tempat di Johor ni yang kita tak pergi? Naik motor Vespa, jambu macam Imamun, isteri makwa dia terbelah seluar, terbelah kain batik kebaya, jalan sebelum kahwin. Itu dulu Vespa dengan Lambretta, sekarang ES5. Belum kahwin, melekat dua-dua orang duduk dalam raga motor, melekat, Masya Allah. Yang laki-laki naik motor tu, kepala si perempuan atas bahu laki-laki tu, begitu nengok ni. Kadang-kadang dia boleh kalih muka dia menghadap laki. Yang laki ni pun tak boleh nak buat motor dah, tengok muka perempuan itu je. Itu jatuh longkang. Yang belum kahwin waktu haram kamu naik macam itu, tetapi bila dah kahwin lain pula cara naik dia. Yang suami dengan perut boroinya duduk dalam raga motor, hak isteri pula duduk hujung seat pegang carrier di belakang. Udah jadi macam batu Nissan tuan-tuan. Tengah-tengah kosong tanah kubur. Pergi market, itu kompong dah kahwin tu. Kesan daripada belum kita kahwin, benda maksiat kita buat, sedangkan itu maksiat. Kesan dia akan datang selepas kahwin. Ni yang kita takut. Yang kita takut hari ni anak-anak muda kita sekarang tuan-tuan. Kahwin 12 hari cerai, kahwin sebulan cerai, hutang dekat kedai busana pengantin pun tak habis bayar lagi. 12 hari tak bayar lagi sewa pelamin, udah cerai. Masya Allah. Dia pinjam syarikat pinjam mangkuk masjid, tak pulang lagi gerpu ke sudu, dah cerai. Pengurusi bero pinjam mangkuk baru nak pergi kira pinjam mangkuk, dah bercerai tuan-tuan sekarang. Kita hari ni kalau dapat jawatan bero pinjam mangkuk pun bangga tuan-tuan. Tiba-tiba bercerai, sebulan cerai. Cuba cek balik apa yang kamu buat. Syarak meletakkan haram. Syarak meletakkan haram, apa duk pegang haram, duk romen. Sekarang ni anak-anak muda naik motor, naik kereta duk romen. Nak pakai helmet, power tolong pakaikan. Yang kepala si perempuan tu tegak, bangga je rupa dia. Nah, dia tarik. Oi, romantik, prap dia tarik. Cuba kita dah kahwin buat macam itu. Abang, pakaikan helmet. Dengar-dengar ada kamu ni helmet kamu kan? Itu kompong dah kahwin. Masa belum kahwin sibuk, nak buat keluar pun tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Yang perempuan tu pun ambil jari. Tidak perlu menggunakan sikap, menggunakan jari saja. Tu iklan tu. Belum kahwin, Masya Allah, harap siap cium tangan lagi. Cium tangan.
Itu suami awak ke? Tidak. Atau kena bercium tangan. Praktis. Ini tuan-tuan, jangan anggap benda tu tak ada kesan. Abang-abang di sini yang ada anak dara, yang ada anak turuna, tolong jaga benda ni. Jangan tuan-tuan anggap walaupun dah bertunang, bebas nak pergi sana, bebas nak pergi sini. Kemana anak kamu tu Tun? Dia orang pergi Kamda cari cadar. Minggu depan nak kahwin, biarlah. Tak mau tuan-tuan. Selagi belum pegang tangan naik qadhi haram. Buat. Kita takut besok anak masalah, cucu kita masalah. Ni yang saya tengok sekarang ni, mak bapak dah terlalu baik. Saya pernah jumpa dengan satu kes. Dia mengandung, jiran saya mengandung, maknya ada, abangnya ada, kakaknya ada, suaminya ada, adiknya ada, satu rumah. Saya sidai kain, dia sidai kain. Ustaz sidai kain. Ustaz dia TB ke? Tak. Saya bukan batuk kering, bukan. Ada TB. Takut bini. Bukan. Kami gotong royong. Isteri saya basuh kain, saya sidai kain. Nanti saya angkat kain, dia lipat kain. Itu namanya kerja sama. Apa yang penting, kerja sama. Kita pula kalau suami sidai kain, orang ngutuk, takut ke bini. Bukan takut, kerja sama. Kesian kat orang perempuan. Tuan-tuan tak kesian kat isteri tuan-tuan? Takkan tuan-tuan nak sidai kain tak boleh? Saya lipat kain di rumah. Tarak-tarak tu lipat, relax. Hoi, susun dengan anak-anak lipat. Seronok tuan-tuan lipat kain. Seronok, kita kesian isteri kita. Orang perempuan tak habis-habis dengan kain. Ya, pukul 9 basuh kain, pukul 11 sidai kain, pukul 2 angkat kain, lepas asar lipat kain, lepas maghrib setrika kain, lepas isyak susun kain, datang tengah malam sikit buka kain. Letih tuan-tuan. Jadi kita membantu meringankan mereka. Baik, kita minta kereta JJG 4081 Avanza. Tolong ubahkan kenderaan anda. JJG 4081. Tuan-tuan, bila saya tengok dia mengandung, tak apa. Satu hari mati. Bukan dia mati, anak dalam kandungan tu mati. Jatuh bilik air, mati dalam perut. Tak bawa ke hospital. Jatuh-jatuh tak bawa ke hospital. 2-3 hari mak bapak tak bawa. Panggil tok bidan, tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Udah tak ada budak dalam perut ni. Kata tok bidan. Udah mati, komen ni kenapa? Kata tok bidan. Bawa ke hospital. Dah mati dalam perut, ekoran jatuh bilik air. Bila dah mayat dikeluarkan, nak tanam tak boleh, nak ke bumi tak boleh, sebab tidak ada sijil kahwin. Rupa-rupanya mereka tak kahwin. Saya bukan setakat terkejut buruk, terkejut orang hutan. Tak boleh tanam sebab tak kahwin. Masya Allah. Mak ada, bapa ada, ayah ada, abang ada. Duduk serumah. Ini bukan gila tuan-tuan. Ini tahap gila babi ni. Subhanallah. Menung saya tuan-tuan. Depan rumah saya, jiran saya. Masya Allah. Subhanallah. Saya tak tahu nak khabar tuan-tuan. Pegawai datang, polis datang, semua datang. Saya jumpa dengan mak dia. Kenapa makcik buat macam ni makcik? Dosa makcik. Dia kata makcik ni susah. Kalau makcik larang sekali lagi, mereka tinggal makcik. Siapa nak bagi makan makcik? Sebab itulah dia biarkan budak ni dengan anak dia bergelumang dengan dosa dalam rumah. Akhirnya mayat dapat ditanam.
Lepas dapat tanam, saya panggil dua-dua tu datang rumah saya. Hampa berdua ni besar. Saya tanya pada hang, berapa kali dah hang mengandung? Dia kata ni kali kedua. Kali pertama pun buang juga, kali kedua ni mati dalam perut. Yang budak laki-laki ni Quran tak erti baca, semayang tak erti baca, apa pun tak erti. Saya kata hampa kena menikah. Saya pun bawa jumpa naib qadi, minta tolong bagi menikah. Naib qadi kata boleh lah, tapi kena kursus kahwin lah dulu. Masa tu kena kursus tiap Sabtu Ahad 3 bulan. Atau bila boleh kahwinnya ustaz? Lepas 3 bulan lah kita tu. Menung lah tuan-tuan saya. Lepas 3 bulan baru boleh kahwin. Ini masalah kita masa itu. Sekarang kursus kahwin Sabtu Ahad selesai lah. Dulu 3 bulan. Saya kata 3 bulan apa ustaz? Bagilah menikah dulu. Tak boleh, tak ada CJ, tak boleh kahwin, kata ustaz. Ini rukun nikah baru. Sedangkan bagi kahwin mereka duduk serumah. Ini tuan-tuan, saya kata pada makcik dengan keluarga dia, kalau turun bala kampung kita ni semua kena. Betul tuan-tuan. Dengan saya pun kena. Banjir kampung tu. Datang banjir. Tapi rumah saya ni tinggi tak banjir. Atau bala apa ustaz? Atau orang kampung datang ke rumah saya jadi pusat penempatan banjir. Dengan kami tak tidur semua tengok, sediakan tilam, tutur, makan. Udah jadi saya ni macam pusat kebajikan. Mari tak apa, mari. Duduk. Tiap kali banjir rumah saya jadi pusat. Asyik pusat rumah saya. Kesian tuan-tuan, habis rosak rumah. Sebab itu saya katakan tadi, maksiat yang kita buat, Tuhan akan turunkan bala. Jadi kita tengok pada anak-anak tuan-tuan, yang mana ada duduk berkawan sekarang ni, yang mana duduk bercinta sekarang ni, tolong buat syarat. Saya dah kata dah tadi di Pulai Indah petang tadi, 2 syarat untuk jadikan menantu. Pertama, mesti beragama. 2 syarat untuk jadikan isteri suami kita. Syarat pertama ialah beragama, syarat kedua ialah akhlak. Sekarang akak-akak menghadapi masalah suami, masalah dengan suami. Cuba tanya, masa kahwin hari itu Nabi pesan suruh pilih agama, Nabi pesan suruh pilih akhlak. Akak pilih apa? Abang-abang masa mula-mula kahwin dulu pilih apa? Nabi suruh pilih agama, Nabi suruh pilih akhlak. Kita ambil isteri kita kahwin, pilih apa? Sekarang kita mengeluh suami kita teruk. Kalau macam ini lah ustaz, saya tahu kahwin tak kahwin pun tak apa. Bukan salah siapa. Apa yang akak pilih masa akak kahwin dengan dia? Masa itu bukan akak pilih pun. Kita orang saja suka-suka je. Datang ustaz pula cekup kita. Suka-suka apa saja, suka-suka lepak dalam rumah kosong. Dah kena repot pula. Dia orang satu hal repot pula. Jadi tak nak kahwin jugalah. Yang akak pergi lepak tu pasal apa? Saja kita borak-borak pasal Manchester lawan Chelsea, Chelsea kalah. Itu tak ada kena-mengena. Apa sebab jadi macam itu? Masa kita kahwin dulu, masa kita terima tunangan dia, ada kita tengok agama dia, ada kita tengok akhlak. Daripada kita kahwinkan dengan orang yang tak ada agama, orang yang tak ada akhlak, biar anak dara kita tak kahwin, tak apa. Saya pernah jumpa kes suami dia jual isteri dia jadi pelacur. Saya pernah jumpa satu kes suami dia bawa balik jantan, suruh tidur dengan isteri dia, dan dia pula nak tengok isteri dia tidur dengan jantan lain. Tuan-tuan tak ngeri? Saya ngeri tengok isteri ni datang mengadu, menangis-nangis. Ustaz, suami akak dah gila. Gila apa akak? Saya tengok dia elok je datang. Elok depan ustaz, depan akak. Apa dia buat? Dia buat balik jangka, suruh tidur dengan akak. Astaghfirullahalazim. Atau kenapa dia tak tidur dengan akak? Dia tak naik tau, kata dia.
Itu dia buat apa? Akak tidur dah. Akak lari dah. Dia marah akak. Teruknya tuan-tuan. Dia bukan setakat buat balik perempuan ustaz. Dengan pondan pun dia buat balik ustaz. Saya dengar tu saya nak termuntah tuan-tuan. Ustaz tolonglah nasihat suami akak. Tuan-tuan tahu suami dia siapa? Suami dia bila mengaji, dia antara orang yang paling depan sekali. Lepas tu kita kalau percaya sangat yang depan ni tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan. Marah dia marah. Saya tak bohong, ni cerita betul. Sebab tu dia kata orang yang agama belum tentu betul. Saya ni duduk depan tuan-tuan, belum tentu baik. Saya kata jangan percaya sangat orang depan ni. Saya pun orang depan. Saya pun belum tentu baik. Sebab nak menentukan baik bukan setakat beragama. Nak menentukan baik mesti berakhlak. Tuan-tuan ingat baik ni dengan sebab pakai serban ke? Kalau nak kira serban, sahabat kita lagi kemas serban dia, Karam Singh lagi kemas serban dia. Masya Allah. Tuan-tuan ingat dengan ekor panjang ni baik ke? Kalau nak kira ekor serban ni panjang, Wong Fei Hong lagi panjang tuan-tuan. Fong Sayuk, Jet Li pun lagi panjang serban dia. Tuan-tuan ingat ni, jubah dengan jubah ni saya zuhud ke? Sami Siam lagi zuhud. Sami Siam lagi zuhud. Saya malam ni jubah putih, malam besok jubah lain. Sami Siam 24 jam. Sami dia warna-warna oranye. Kasut tak ada kulit, selipar je. Beg tak ada James Bond, beg kain aja. Rambut tak ada bersikap, botak aja. Kalau nak ngirakan zuhud, Tok Sami Siam lagi zuhud. Sebab itu yang dikatakan beragama itu apa? Akhlak. Kalau saya pakai serban, kalau janggut saya panjang, tapi ceramah saya maki orang, itu bukan ustaz. Saya ceramah maki, saya maki ceramah. Apa? Haram jodoh. Serban atas kepala. Adakah Nabi maki orang? Adakah Nabi kutuk orang? Kita sambut maulud, Nabi tak pernah kutuk, Nabi tak pernah maki. Tapi kita kata kami sambut Rasulullah. Sambut dengan maki tak kena. Kita sambut Rasulullah. Dah masuk ubah Jemadah dan tuan-tuan, sambut lagi. Dah bulan dah Rabiul Awal berlalu, kita masih sambut. Sebab kita sayang Nabi. Tapi sayang pada Nabi bukan sambut maulud. Sayang pada Nabi ialah mengamalkan sunnah Nabi. Jadi Nabi pesan pada kita, kalau nak cari suami, ambil akhlak, ambil agama. Nak cari menantu, ambil agama, ambil akhlak. Tapi hari ini orang pilihkan segak nombor 1. Tak salah pilih segak, tapi agamanya ada. Jangan pilih segak agama lingkup. Nabi kata kalau kita pilih yang lawa, kita takkan dapat rasa lawa dia. Orang yang pilih pasangan hidup dia cantik, takkan dapat rasa kecantikan pasangan dia. Sungguh. Nak cium pun tak boleh. Elok nak cium, abang ni pakai krim. Habis tu tak boleh cium, sabarlah. Malam besok elok nak cium lagi, abang putih telur ni. Mana boleh bercakap putih telur. Kadang-kadang sebelum dia pakai putih telur tu, dia cakap dulu, abang, lepas sembahyang isyak ni saya nak pakai putih telur, abang jangan bercakap, jangan tegur saya ya, akan berkedut muka saya. Dia ambilnya putih telur, dia sapu je. Telur palsu pula tu. Nampak tuan-tuan? Tak boleh pegang. Abang, kita dah dapat anak, anak kita laki seorang, perempuan seorang. Jadi tak nak anak dah. Tak nak anak dah. Kenapa tak nak anak? Kamu ni kejap jalan depan, kejap mundur, kejap belakang. Ya. Dia member saya tu yang hati. Kadang-kadang tuan-tuan, isteri dia boleh cakap, abang, saya tak nak beranak lah. Nanti kendor, nanti gelebek. Dia tak suka tau. Macam ni dah okey dah, semua baju dia pakai. Nanti kalau gelebek, tumpah baju lagi, duit siapa? Duit abang juga. Kalau abang nak anak juga, abang je bersalin. Tuan-tuan takkan dapat rasa. Orang yang kahwin kerana kaya takkan dapat rasa kaya isteri dia.
Kalau siapa-siapa yang kahwin kerana kaya, takkan dapat rasa kaya. Dia masuk dalam rumah isteri dia, dia basuh kaki, dia bawa beg satu, masuk dalam rumah isteri dia. Peti ais isteri punya, tilam isteri punya, televisyen isteri punya, blender isteri punya. Apa pun dia tak bawa. Agak-agak dia boleh tak bebas pakai? Nak tengok Upin dan Ipin pun susah. Elok ambil remote, isteri batuk. Letak balik remote. Sebab dia takkan dapat rasa kekayaan dia tu. Kadang-kadang dia balik kampung, mak bapak dia komplain. Seronok lah menikah dengan anak dara orang, apa pun tak bawa. Seronok lah. Kadang-kadang kita bawa kereta isteri kita, bapak dia boleh warning. Seronok lah laki hati, oi, dapat kereta free. Apa perasaan suami bila kena cakap macam itu? Rasa nak bakar je kereta itu. Ini yang tuan-tuan. Sebab tu pilih agama. Nabi kata kalau kita pilih agama, cantiknya kita rasa. Cuba tuan-tuan tengok suami isteri yang ada faham agama. Beranak ni tiap-tiap tahun. Tak kisah dia. Ya Allah, beranak lagi. Jumpa dekat klinik. Belum mengandung lagi. Rasa tu lepas mengandung juga. Tahun ini mengandung lagi. Ya Allah. Jiran sebelah kata, apa nak heran tu, dia ada laki. Biarlah dia mengandung. Yang tak ada laki mengandung, kata dia. Tuan-tuan, orang yang ada faham agama beranak selalu. Mudahnya bersalin. Air dah turun, tak ke hospital lagi. Selama roh sereka baju. Anak dah 6. Mak tak pergi hospital. Mak tu dah basah dah mak. Ish, lambat lagi, kemar-kemar 3 jam, kata dia. Dia tahu dah bila dia nak bersalin. Mudahnya tuan-tuan. Kadang-kadang ambulan bawa dia. Suami tak ada, ambulan bawa. Atas troli bersalin. Masya Allah. Punya ramai orang ambil gambar. Pro ambil gambar. Atas troli. Masuk dalam bilik labor room tu. Nurse cuci, doktor cuci, menangis akak. Malunya ramai benar ambil gambar tadi. Malu lah. Apalah yang senang sangat beranak ni tadi. Sabarlah kak, yang tahun lepas lagi teruk kak, dia beranak depan pintu pagar hospital. Lagi ramai yang tengok. Yang tahun lepas pun akak juga kata dia. Ini kali kedua dah ni. Orang yang kahwin dengan agama, dia dapat harta. Kahwin kerana agama dapat harta. Cuba tuan-tuan tengok, sebelum kita kahwin, apa kita ada? Cita-cita. Apa yang kita ada sebelum kita kahwin? Motosikal. Pinggang mangkuk ada 4 butir. Bantal 2. Toto je tidurnya. Bawah toto, spot toto. Tengah malam tengok nombor, tutup balik. Semuanya toto belakang.